وصحبه أجمعين. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan kita panjang usia dalam iman dan Islam, berikan kita juga kesehatan, terjaga daripada segala macam penyakit, dan terutamanya adalah wabak COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ahli keluarga kita, dan semua rakan-rakan dan pihak yang kita cintai daripada penyakit yang berbahaya tersebut. Para sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada hari Ahad petang ini kita akan melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan kitab terjemahan saya, Kemuliaan Ahli Hadis, dan saya sengaja memilih topik-topik tertentu yang sesuai untuk kita bincangkan secara live di page saya ini. Dan pada kesempatan kali ini sengaja saya pilih tajuk pada muka surat 79. Pada muka surat 79, yaitu subtajuk yang berbunyi pandangan yang berkata belajar hadis lebih baik daripada bertasbih. Untuk makluman tuan-tuan dan para sahabat sekalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti kuliah saya ni, kitab terjemah ni adalah Kemuliaan Ahli Hadis ni adalah terjemahan daripada buku Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi yang bertajuk Syaraf Ashabil Hadis. Jadi saya telah terjemahkan buku tersebut dan boleh didapati di Shopee, di pasaran, dan di tempat-tempat yang lain. Dan kita akan coba untuk membincangkan sebagian daripada kandungan buku yang sangat penting dan sangat menarik ini. Perbincangan kita kali ini sekali lagi bertajuk pada muka surat 79. Pada muka surat 79, subtajuk yang berbunyi pandangan yang berkata belajar hadis lebih baik daripada bertasbih. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, Al-Husain bin Hasan bin Muhammad Al-Makhzumi dan Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rizq dan Al-Hasan bin Abu Bakar mengkhabarkan kami. Mereka berkata Utsman ibn Ahmad Ad-Daqqaq. Al-Hasan berkata mengkhabarkan kami. Dua yang lain berkata memberitahu kami. Ahmad ibn Bishr Al-Marsadi memberitahu kami. Beliau berkata Harun ibn Sufyan Al-Mustamli memberitahu kami. Zakaria ibn Adi memberitahu kami. Beliau berkata, aku mendengar Waqi' berkata, laula annal haditha afdalu indi minat tasbih ma haddastu. Waqi' berkata, sekiranya hadis pada pandanganku tidak lebih baik daripada tasbih, aku tidak akan meriwayatkannya. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah riwayat daripada ucapan seorang ulama yang bernama Waqi', yakni Waqi' Ibn Al-Jarrah. Nanti kita akan bincangkan siapa beliau, dan kita akan tengok beliau adalah seorang ulama hebat dan besar di Kufah pada abad kedua Hijrah. Nah, Al-Waqi' berkata, laula annal haditha afdalu indi minat tasbih ma haddastu. Sekiranya hadis pada pandanganku tidak lebih baik daripada tasbih, aku tidak akan meriwayatkannya. Ini adalah pandangan ucapan yang akan kita bincangkan dalam kira-kira 30 menit ini. Nah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, riwayat hadis ni, ucapan ni adalah ucapan Waqi' Ibn Al-Jarrah. Kita akan tengok sedikit riwayat hidup Waqi' Ibn Al-Jarrah sebagaimana yang saya ambil daripada kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Beliau mengatakan bahawa Waqi' Ibn Al-Jarrah, tuan-tuan, beliau Waqi' Ibn Al-Jarrah Ibn Malih Al-Imam Al-Hafiz Al-Sabat Muhaddisul Iraq Abu Sufyan Ar-Ru'asi Al-Kufi Ahadul A'immatil A'lam. Waqi' Ibn Al-Jarrah, beliau adalah imam, hafiz. Hafiz ni maknanya adalah beliau memiliki hafalan yang sangat kuat dan riwayat yang sangat banyak, riwayat-riwayatan hadis yang sangat banyak. Sabat Muhaddisul Iraq.
Abu Sufyan Ar-Ru'asi Al-Kufi, maknanya beliau juga berasal daripada satu negeri di Iraq yang bernama Kufah. Ahadul a'immatil a'lam, beliau adalah seorang imam yang menjadi rujukan para a'immah, para ulama-ulama dan guru daripada ramai ulama hadis dan ramai ulama fiqh. Dan kalau tuan-tuan perasan, ada sebuah syair yang cukup masyhur yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, saya mengeluh kepada Imam Waqi berkenaan dengan lemahnya hafalan saya. Jadi Imam Syafi'i adalah salah seorang murid daripada Waqi' Ibn Jarrah ni. Seorang murid daripada Waqi' Ibn Jarrah, dan Waqi' yang disebutkan dalam syair tersebut adalah Waqi' Ibn Jarrah ni yang tengah kita bincangkan sekarang ni. Dan memang Waqi', tuan-tuan, terkenal sangat-sangat hebat hafalannya, sangat kuat hafalannya. Dan selain memiliki hafalan yang sangat kuat, beliau juga seorang penulis buku-buku agama yang sangat prolific. Banyak buku-buku yang beliau hasilkan, tapi sayangnya tidak ada yang sampai kepada kita pada hari ini. Akan tetapi diambil dan diriwayatkan oleh ramai murid-murid beliau. Dan antara murid beliau yang paling terkenal, tadi selain Imam Syafi'i, murid beliau juga Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau juga Ali ibn Madini, murid beliau juga Yahya ibn Ma'in. Ini adalah tokoh-tokoh besar, tuan-tuan, dalam fiqh, dalam hadis, dan juga bahkan mereka adalah tokoh-tokoh utama yang menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini. Nah, sedikit berkenaan dengan kehidupan Waqi' Ibn Jarrah. Kalau nak banyak baca semua terlalu banyak untuk kita bincangkan pada hari ini. Saya pilih yang terbaik saja untuk jadi ibrah kita, untuk lebih kenal berkenaan dengan Waqi' Ibn Jarrah ni. Nah, Waqi' Ibn Jarrah ni, tuan-tuan, dikatakan oleh seorang muridnya bernama Yahya ibnu Aqsam, sahibtu waqi'an fis safar wal hadar, fakana yasumud dahr wa yakhtimul Quran kulla laylah. Kata ini ada seorang murid beliau. Murid beliau bernama Yahya bin Aqsam, seorang ulama besar di Baghdad, tuan-tuan. Seorang ulama yang sangat hebat di Baghdad. Nanti ada satu masa kita akan bincang berkenaan dengan beliau juga. Beliau mengatakan, sahibtu waqi'an, saya pernah ikut bersama Waqi', mulazamah bersama Waqi', bersama-sama dengan Waqi' Ibn Jarrah fi safar wal hadar, sama ada dalam musafir ataupun tidak pergi kemana-mana. Maknanya Yahya bin Aqsam ni adalah orang yang sangat rapat dengan Waqi', dan beliau bercerita, saya ni hari-hari selalu ketika dulu belajar menjadi murid Waqi' Ibn Jarrah, saya selalu ikut Waqi' kemana-mana dia pergi. Sama ada dia bermusafir keluar negeri misalkan, saya ikut, ataupun beliau berada di Kufah, saya pun kekal ikut bersama Waqi', bahkan menginap di rumahnya dan lain sebagainya. Fakana yasumud dahr, kata Yahya Ibn Aqsam, Waqi' ini sifatnya adalah yasumud dahr, beliau selalu puasa hari-hari. Jadi bukan puasa Isnin Khamis saja, bukan pilih puasa pada hari-hari tertentu, tapi beliau puasa hari-hari, yasumud dahr. Yasumud dahr maknanya adalah beliau berpuasa setiap hari. Tentu saja, tuan-tuan, melainkan hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari lain yang diharamkan berpuasa. Tapi selain daripada hari-hari yang diharamkan puasa, Waqi' ini, tuan-tuan, sekali lagi kata Yahya, beliau selalu berpuasa hari-hari. Ini menunjukkan macam mana sifat Waqi' yang selalu berusaha untuk menggunakan masa beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain yasumud dahr wa yakhtimul Quran kulla lailah, dan beliau juga, tuan-tuan, mengkhatamkan Quran setiap malam. Maknanya setiap malam khatam satu kali. Setiap hari, maksudnya saat dia baca Quran tak berhenti dari pagi sejak bangun tidur hingga tidur semula. Dan ketika sebelum tidur, beliau sudah khatam satu Al-Quran. Al-Quran. Esok macam tu lagi dibaca, khatam lagi satu Al-Quran. Ada setengah orang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana mungkin seorang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari, satu malam? Dalam kira-kira 24 jam lah. Dalam kurang daripada 24 jam ni. Kalau saya buka CD misalkan, saya buka CD
yang paling cepatlah qiraah seperti Syekh Sudais, Syekh Suraim yang dia baca Quran laju macam tu, itu pun perlu masa lebih daripada 24 jam. Paling kurang 26 jam atau 27 jam. Bagaimana dia boleh mengkhatamkan Quran satu hari kurang daripada 24 jam? Tuan-tuan, ini kembali kepada pertama bacaan seseorang, laju atau tak laju. Yang kedua, berkenaan dengan hafalan seseorang. Semakin cepat hafalan seseorang, semakin laju dia membaca. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan keberkatan masa seseorang. Kita sukar untuk memahami sebab kita mengkias, membandingkan diri kita dengan wakil. Kita membandingkan diri kita yang penuh dengan masa-masa yang masa kita yang sudah dicabut keberkatan, yang sudah tak mampu lagi kita gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kita biasa menggunakan masa untuk perkara-perkara yang mungkin malah tidak selari dengan panduan Al-Quran, tak selari dengan panduan sunnah, ataupun paling kurang pun kita guna masa kita untuk perkara yang tak ada pahala dan dosa. Jadi ini pun dah cukup bagus lah untuk orang macam kita. Kita guna masa kita untuk sesuatu yang tak ada pahala tapi tak ada dosa juga. Tapi ya ini sehingga keberkatan dicabut dalam hidup kita. Jangan bandingkan diri kita dengan wakil. Jangan bandingkan diri kita sesuatu yang kita tak mampu, maknanya semua orang pun tak mampu. Jangan bandingkan seperti itu, tuan-tuan. Berbeza dengan ulama, a'immah, imam-imam, wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah bagi hafalan yang sangat kuat, bacaan yang cukup tepat walaupun laju, selari dengan kaedah-kaedah tajwid. Pada masa yang sama diisi bacaan tu dengan tadabbur, diiringi dengan tadabbur, plus Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan masa yang tak boleh kita jelaskan secara logik moden kita, logik di mana keberkatan sudah tak ada lagi. Nah, kembali dengan berkenaan dengan Waqi' Mujarrah. Apabila Yahya Ibn Aksar menceritakan bahawa Waqi' selalu menjaga puasa hari-hari, pada masa yang sama beliau juga selalu membaca Al-Quran hari-hari dan khatam setiap hari. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan beliau orang yang sangat-sangat disiplin. Ini kembali kepada disiplin kita. Kembali kepada disiplin Waqi' Mujarrah. Beliau orang yang sangat disiplin, dan yang penting lagi adalah beliau tahu bagaimana menghargai masa. Sebab beliau tidak ingin hidup beliau berlalu begitu saja tanpa ada pahala. Dan orang yang berpuasa, tuan-tuan, adalah orang yang mendapatkan pahala setiap saat walaupun dia tak buat apa-apa. Betul tak? Selagi mana dia dalam keadaan puasa, maka setiap masa yang berlalu dalam hidupnya dikira pahala. Kenapa? Sebab setiap saat itu adalah dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini, seperti Waqi' ini, maknanya yang berpuasa setiap hari dan membaca Al-Quran, khatam setiap malam, jelas sekali sifat ini menunjukkan bahawa beliau orang yang tidak suka menyia-nyiakan waktu, tidak suka membuang-buang masa. Sebaliknya, beliau adalah orang yang selalu ingin setiap saat yang berlalu dalam hidupnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ucapan para salafus saleh termasuk Al-Waqi' Mujarrah juga, mereka selalu mengatakan apa, tuan-tuan? Hidup kita ni adalah satu perniagaan. Hidup kita adalah satu perniagaan. Modal kita yang kita guna adalah masa kita. Kalau masa kita guna dengan baik, maka kita akan dapat keuntungan banyak daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi kalau kita tak boleh jaga modal kita dengan baik, akan sebaliknya kita sia-siakan modal tersebut, kita buang-buang modal tersebut atau kita bazirkan modal tersebut, jangan heran apabila nanti di akhirat kita menjadi termasuk kalangan orang yang merugi, na'udzubillah. Nah, kembali kepada Waqi', ucapan Yahya bin Aksam bagi saya menunjukkan satu syakhsiyah, sifat Waqi' yang sangat menonjol. Apa yang nak disampaikan oleh Yahya bin Aksam adalah Waqi' guru saya ni adalah orang yang sangat tahu bagaimana menghargai masa dengan baik. Justru beliau selalu berusaha untuk tidak membiarkan setiap saat, second yang berlalu dalam hidupnya, melainkan dipastikan bahawa masa tersebut bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan perkara ini apabila kita tengok ucapan yang lain, jelas, semakin jelas bagaimana syakhsiah atau kepribadian Waqi' ini. Ucapan yang lain diceritakan oleh murid Waqi' yang lain, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad, tuan-tuan, dia mulazamah Waqi' Ibn Jarrah apabila Imam Waqi' berada di Baghdad dan Imam Ahmad duduk di Baghdad, dan beliau selalu mulazamah Waqi' ini, ikuti perkembangan, ikuti apa yang dilakukan dan meniru apa yang dilakukan oleh Waqi'. Sebab pada zaman dahulu murid bukan setakat ambil ilmu daripada guru, tapi mereka juga ambil akhlak dan adab daripada guru. Nah, tengok apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan Waqi'. Beliau berkata, "Ma ra'at 'ainayya misla Waqi'in qat." Tak pernah saya nampak seorang yang macam Waqi'. Tak pernah mata saya nampak manusia macam Waqi'. Maknanya ini pujian hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tak pernah saya jumpa orang macam Waqi'. Kenapa? Yahfadzul hadis. Pertama, beliau hafal hadis. Hafalan beliau kuat dalam hadis. Yang kedua, wa yuzakiru bil fiqh. Yang kedua, beliau juga pakar dalam ilmu fiqh. Selain hafalan kuat, beliau juga pandai dalam ilmu fiqh. Apa beza hafalan hadis dengan ilmu fiqh ni? Hadis, tuan-tuan, berkaitan dengan hafalan. Orang yang dinilai tinggi darjatnya dalam hadis adalah orang yang punya hafalan kuat. Akan tapi dalam fiqh berbeza. Fiqh fokus dia bukan hafalan, tapi ketelitian dan analisis yang mendalam. Jadi analisis yang tajam itu milik fuqaha. Hafalan yang kuat itu milik muhaddisin. Nah, Waqi' punya dua-dua nih. Kata Imam Ahmad, yahfazul hadis wa yuzakiru bil fiqh. Beliau hafal hadis hebat, beliau juga hebat dalam perbincangan wacana fiqh. Fayahsunu ma'a wara'in wa ijtihad. Fayuhsinu ma'a wara'in wa ijtihad. Beliau menguasai ilmu, selain itu juga beliau memiliki sifat wara'. Ini yang hebat juga. Jadi selain hafalan kuat, pandangan tajam, analisis tajam dalam fiqh, beliau wara'. Ini yang jarang, tuan-tuan. Kalau kita bincang wara' panjang lah. Dan saya pun malu kalau nak bincang berkenaan dengan wara' ni. Wara' adalah satu sifat yang pada hari ini mungkin sudah pupus lah. Melainkan pada diri orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat wara' ni sifat apa? Sifat wara', tuan-tuan, adalah sifat meninggalkan perkara yang Allah benci. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Jangankan yang besar, yang kecil pun dia tinggalkan. Inilah sifat wara' ni. Jadi orang yang jangankan jatuh ke haram, mendekat ke haram pun dia tinggal. Dia tidak ingin mendekat pada haram. Kalau kita, Masya Allah, malulah kita bincang berkenaan dengan wara'. Dan hanya orang yang wara' yang layak bincang tentang wara' ni. Justru saya hanya boleh bincang sedikit saja perkara ni. Nah, Waqi', kata Imam Ahmad, selain hebat dalam hafalan hadis, hebat dalam fiqh, ma'al wara'. Beliau punya sifat wara'. Jangan bincang berkenaan dengan haram. Yang makruh pun dia tinggalkan. Yang mubah tapi membawa ke makruh pun dia tinggalkan. Maknanya tak nak dekat-dekat kepada perkara-perkara yang Allah benci. Jangankan jatuh ke tempat yang Allah benci, mendekat kepada tempat tersebut pun dia tak nak. Bahkan jalan ke suatu jalan yang nanti akhirnya kepada yang Allah benci pun dia tak nak. Itu wara', tuan-tuan. Waqi' punya sifat tu. Ma'al wara' wa ijtihad, dan juga memiliki sifat yang lain yaitu ijtihad. Apa makna ijtihad? Maknanya adalah tekun dalam melakukan ibadah. Kuat ibadah. Hebat dalam hadis, hebat dalam fiqh, wara' juga, menjaga diri daripada perkara yang haram, makruh dan mubah yang tidak bermanfaat. Berikutnya juga ijtihad, rajin ibadah. Macam tadi kita sebutkan, malamnya diisi dengan khatam Quran, tahajud, siangnya diisi dengan puasa dan berbagai amalan-amalan yang bernilai ibadah. Ini namanya ijtihad. Yang terakhir, kata Imam Ahmad, wala yatakallamu fi ahad. Ini sifat yang sangat menarik, teman-teman. Wala yatakallamu fi ahad.
Imam Waqi juga sifat beliau yang berikutnya adalah tak pernah cakap tentang orang lain. Masya Allah. Selain hafalan hadis hebat, fiqh hebat, warak juga, ijtihad, rajin ibadah juga. Berikutnya, la yatakallam fi ahad. Tak nak cakap tentang orang lain. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Tak cakap tentang orang lain mencerminkan sifat Waqi yang menghargai masa. Sebab hanya orang yang tak menghargai masa bincang tentang orang lain. Hanya orang yang terbiasa membuang-buang masa dan energi untuk perkara laga, untuk perkara yang Allah benci, untuk perkara yang tak bermanfaat. Hanya orang seperti ini yang bincang tentang orang lain. Bincang tentang si fulan begini, semalam si fulan macam tu, tahu tak si fulan tadi macam ni, semalam makcik tu macam ni, dan semalam kakak tu tadi buat macam ni, semalam apa namanya rakan si pejabat aku buat macam ni, macam tu, macam ni, macam ni. Ini semuanya adalah bincang tentang orang lain yang kalaupun tidak membawa dosa, tak ada pahala yang kita dapat. Betul tak? Kalaupun tak ada dosa, maksud saya adalah kebiasaannya cakap tentang orang lain ini membuat dosa. Nah, dan kalaupun tak ada dosa, misalkan kita saya cakap tentang perkara bukan tentang keburukan dia, saya tak cakap tentang aib dia, ialah walaupun tak membawa dosa sekalipun, tak ada keuntungan pahala yang kau dapat. Lagi bagus kalau engkau baca Quran. Lagi bagus kalau engkau buat perkara yang lain. Lagi bagus engkau baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lagi bagus engkau baca buku, lagi bagus engkau buat perkara lain yang ada manfaat. Jadi kalaupun tak ada dosa, ya maksiat dalam ucapan kita tentang orang lain, tak ada pahala yang kita boleh dapat. Nah, Waqi' Ibn Jarrah, apabila Imam Ahmad mengatakan wala yatakallamu fi ahad, ini semakin jelas sifat beliau, yaitu sifat menjaga waktu, menjaga masa dengan baik, dan tidak suka membuang-buang masa untuk perkara yang tidak bermanfaat sama sekali, dan tidak suka membuat masa, menggunakan masa untuk perkara yang tak ada pahala di situ. Ya, tak ada pahala di situ. Nah, dalam konteks ni, dalam konteks selepas kita mengetahui ucapan Waqi' Ibn Jarrah, selepas kita mengetahui sifat Waqi' Ibn Jarrah yang seperti yang saya sebutkan tadi, mari kita fahami makna ucapan beliau. Laula annal haditha afdalu indi minat tasbih ma haddastu. Sekiranya hadis pada pandanganku tidak lebih baik daripada tasbih, aku tidak akan meriwayatkannya. Jelas tuan-tuan. Beliau mengatakan, sekiranya saya tahu bahwa hadis ni dengan tasbih lebih baik tasbih, buat apa saya mengajarkan hadis? Bagus saya tasbih, dapat pahala. Bagus saya bertasbih, mengucap istighfar, berselawat kepada Nabi, udah confirm pahala. Akan tapi, mengapa saya masih mengajarkan hadis juga? Mengapa saya datang ke majlis hadis, membacakan hadis Nabi, mensyarahkan hadis Nabi, menjelaskan kesahihan dan kedhaifan hadis, sekiranya apa yang saya buat ini tidak dikira sebagai ibadah, dan sekiranya apa yang saya buat ini tidak lebih baik daripada tasbih, istighfar, salawat kepada Nabi SAW, tentu saya sudah tinggal lama lah, saya tak akan mengajar hadis ini. Nah, bukti bahwa Waqi' terus mengajarkan hadis, bahkan beliau sampai kepada satu darjat muhaddisul Iraq, tadi kata Imam Zahabi, guru besar hadis di Iraq, yang menjadi rujukan semua muhaddisin di Iraq. Maknanya beliau tak tinggal mengajar hadis, itu karena beliau berpandangan bahwa mengajar hadis adalah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar daripada kita bertasbih, bahkan lebih besar daripada kita membaca istighfar, bahkan lebih besar daripada kita membaca selawat kepada Nabi SAW dan melakukan zikir-zikir yang lain. Jelas tuan. Ini ucapan Waqi' ini dia walaupun ringkas, akan tapi kalau kita analisis lebih mendalam dan kita coba fahami dengan mengkaji latar belakang siapa yang mengucapkan dan sifat-sifatnya,
kita boleh nampak ucapan ni, Masya Allah, ucapan yang keluar daripada seseorang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang faqih, yang faham berkenaan dengan apa yang baik dan buruk dan apa yang terbaik dalam menyembah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila kita tengok lagi, kita bertanya soalan berikutnya, betulkah ucapan Waqi' bahawa tasbih, bahawa membaca hadis, mengajarkan hadis dan mensyarahkan hadis adalah satu ibadah yang lebih tinggi daripada kita bertasbih? Jadi apa yang saya buat sekarang ni, misalkan mudah-mudahan Allah tulis dia sebagai satu ibadah, dan setiap lafaz yang saya lafazkan, setiap kata yang saya sebutkan berkaitan dengan ilmu hadis, berkaitan dengan sunnah baginda Nabi SAW, ditulis sebagai tasbih, ditulis sebagai pahala lebih tinggi nilainya daripada kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kita, betulkah mensyarahkan hadis, membincangkan hadis, dia dikira lebih tinggi daripada tasbih, bahkan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah pandangan ulama yang lain selain Waqi'? Dia adalah seorang ulama betul besar. Selain ulama, selain Waqi', ada tak ulama lain yang berbincang perkara itu? Ada, tuan-tuan. Dan kalau nak tahu perbincangan perkara ni, saya boleh bawakan pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Kita tahu sendiri kitab Azkar adalah rujukan penting dalam perbincangan berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan zikir mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan punya kitab Al-Azkar, sila buka fasal yang ke-6. Imam Nawawi mengatakan, i'lam anna fadilataz zikri ghairu munhasiratin fit tasbih wat-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir, wa nahwiha. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sesungguhnya fadilah, keutamaan, kemuliaan zikir yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi sebelum ni, siapa yang berzikir dapat pahala ni, siapa yang melakukan membaca ini dapat pahala ni, dan lain-lain sebagainya. Kata Imam Nawawi, kelebihan zikir bukan sekedar berkaitan dengan tasbih, berkaitan dengan tahlil, ucapan la ilaha illallah, wa tahmid, ucapan alhamdulillah, wa takbir, ucapan Allahu Akbar, dan yang seumpama dengannya. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Kata Imam Nawawi, setiap orang yang melaksanakan perkara ketaatan, maka dia dikira sebagai tengah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ketaatan tersebut tidak berkaitan dengan zikir, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, akan tapi ketaatan yang lain, termasuk menuntut ilmu, termasuk tadi membaca hadis, dan lain-lain ibadah taat kepada Allah yang lain, maka dia dikira tengah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaza qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Ini adalah pandangan ulama tabi'in seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lain ulama, kata Imam Nawawi. Wa qala Atha, Imam Nawawi membawakan ucapan Atha. Atha adalah seorang ulama besar tabi'in di di Hijaz, di Mekah pada zamannya. Beliau adalah murid Ibn Abbas. Qala Atha rahimahullah, majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir bukan setakat kita kumpul baca selawat sama-sama, bukan setakat kita kumpul kita baca tahlil sama-sama, akan tapi majlis zikir juga adalah majalisul halal wal haram, yaitu majlis yang menjelaskan, forum yang menjelaskan hukum halal dan haram. Majlis ilmu yang membincangkan hukum halal dan haram, hukum fiqh, bagaimana beristinja, bagaimana melakukan salat, bagaimana melakukan ibadah, daurah-daurah hadis, daurah-daurah fiqh, daurah-daurah berkenaan dengan darah haid dan lain sebagainya. Itu adalah majalis zikir. Itu adalah majalis zikir. Kaifa tashtari wa tabi', termasuk majlis zikir adalah majlis yang mengajarkan bagaimana kita berjual beli. Sebab kalau kita tak tahu bagaimana berjual beli, bimbang nanti jatuh ke riba dan lain sebagainya.
wa tusalli wa tasum, majlis yang mengajarkan kita bagaimana salat, bagaimana puasa, wa tankih wa tutallik, bagaimana kita menikah, bagaimana kita menceraikan, wa tahujj wa asbahu dzalik, dan majlis lain yang berbincang kenaan dengan hukum hakam haji dan lain sebagainya. Ini pandangan tuan-tuan para ulama yang selari dengan pandangan Waqi' Ibnu Jarrah yang menyebutkan bahwa majlis zikir, majlis pembacaan hadis bukan setakat membaca hadis saja, akan tapi mensyarahkan hadis, akan tetapi juga membincangkan kesahihan hadis, perawi hadis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu hadis, maka dikira sebagai majlis zikir. Sekiranya, kata Waqi', majlis tersebut tidak memberikan pahala, sekiranya majlis tersebut tidak lebih baik daripada majlis tasbih, sudah lama saya tinggallah hadis. Akan tapi fakta bahwa beliau terus melaksanakan periwayatan hadis menunjukkan bahwa menurut Waqi' Ibnu Jarrah dan ramai para ulama yang lain, bahwa majlis ilmu yang membincangkan hadis, yang mensyarahkan hadis Nabi SAW adalah majlis zikir, dan siapa yang berada dalam majlis tersebut dikira tengah melakukan ibadah. Sama ada guru yang mengajar dikira tengah melaksanakan ibadah, dan murid yang tengah belajar pun dikira sebagai orang yang tengah melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah dikira sebagai ibadah, walaupun hanya beberapa menit, walaupun seminggu sekali, akan tapi niat karena Allah Subhanahu wa taala dikira sebagai ibadah. Tuan-tuan, terakhir sebelum saya menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa apabila majlis ilmu adalah ibadah, sepatutnya seorang guru, seorang ustaz yang mengajar dalam majlis ilmu tersebut menghadirkan dirinya seolah-olah dia tengah sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan dan niat dia tengah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merusak kemuliaan majlis ilmu tersebut, seperti ucapan ghibah, mengumpat orang lain dalam majlis zikir, ataupun membincangkan perkara-perkara yang tak patut dibincangkan dalam majlis ilmu, ataupun berusaha untuk menjatuhkan, meruah orang lain dalam majlis ilmu, ataupun memfitnah, na'udzubillah, dalam majlis tersebut untuk menjatuhkan image orang lain. Sebab tak ada, tuan-tuan, perkara yang lebih buruk daripada seseorang bermaksiat di tempat ibadah. Bayangkan kalau ada seorang melakukan maksiat di dalam masjid. Na'udzubillah, misalkan ada seorang melakukan maksiat kalau di luar masjid, walaupun buruk, walaupun berdosa, akan tapi dosa tersebut lebih besar apabila dilakukan di dalam masjid. Nah, itu yang dilakukan oleh setengah kita mungkin apabila kita di dalam majlis ilmu, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, apabila yang sepatutnya perkara tersebut kita manfaatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapan yang kita laksanakan, yang kita ucapkan ditulis sebagai ibadah, ditulis sebagai tasbih, tapi kita malah gunakan untuk perkara lain yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita tengok a'immah kita, ulama-ulama salaf kita seperti Imam Malik bin Anas dan Sufyan ibn Uyainah, Sufyan as-Sauri, setiap kali mereka memulakan majlis ilmu, majlis zikir, mereka mulakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan coba untuk hadirkan diri hati bahwa mereka sekarang tengah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita nampak dalam riwayat hidup Imam Malik. Nanti kita akan mungkin bincang secara khusus tentang Imam Malik. Tapi sedikit berkenaan dengan Imam Malik, masyhur, tuan-tuan, disebutkan oleh para ulama bahwa setiap kali Imam Malik ingin menghadiri satu majlis hadis, untuk pembacaan sebuah majlis hadis, beliau mandi terlebih dahulu. Beliau kemudian pakai baju yang bagus-bagus, yang indah-indah. Beliau pakai minyak wangi. Baru kemudian beliau duduk di atas kursi dengan keadaan yang berwibawa, serius, tidak main-main, sebab beliau menghadirkan
diri dan hati beliau bahwa ini majlis untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini majlis yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ucapan yang mengarut dalam majlis ini. Terkenal dalam majlis Imam Malik Ibn Anas, tuan-tuan, bahkan Imam Syafi'i nak buka lembaran kertas di hadapan Imam Malik pun takut. Jangankan nak tanya sama kawan-kawan, jangankan nak tanya hari ini nak belajar apa, atau nak tanya nak sembang-sembang dengan kawan-kawan di dalam majlis Imam Malik, nak tengok kertas, nak balik kertas pun dia takut, sebab haibah majlis ilmu yang dikendalikan oleh Imam Malik bin Anas. Dan kenapa Imam Malik bin Anas buat macam tu? Sebab beliau sedar bahawa majlis ilmu ni bukan sembang kosong. Ini adalah majlis ilmu, majlis ibadah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru beliau ingin menampilkan dirinya macam tengah berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin berikan yang terbaik, dan tak ada perkara-perkara lagha, perkara-perkara ucapan-ucapan yang bermaksiat, dan ada ucapan-ucapan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk terus mengikuti jejak langkah para ulama salafus saleh kita daripada kalangan muhaddisin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan juga untuk menjadi seorang mukmin yang menjalankan dan menghidupkan sunnah dalam ucapan dan perbuatan kita sehari-hari. InsyaAllah kita akan berjumpa semula insyaAllah pada minggu hadapan, dan saya akan memilih topik-topik lain yang sesuai untuk perbincangan kita pada minggu hadapan, insyaAllah. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.